Baik doktor, sekarang kita berterus terang di sini dari sudut apa yang dimahukan oleh rakyat. Dalam satu sisi pada pentadbir dan parti-parti politik, mereka faham bahawa kalau tidak ada kerajaan yang stabil, maka kita akan bergelumang lebih teruk lagi untuk mentadbir negara kita. Dan kita untuk menstabilkan kerajaan ini, kita perlukan pilihan raya. Tapi di kalangan rakyat pula, mereka mungkin tak melihat pilihan raya ni sebagai keutamaan. Ya, mereka nakkan perpaduan, mereka nakkan kestabilan. Jadi mungkin doktor boleh tolong jelaskan kepada netizen yang mendengar, apakah perlu sangat ke kalau UMNO, saya tanya, UMNO bercakap kan, nanti orang kata UMNO ni memang gila kuasa. Saya tanya PAS pula, apakah keperluan kita mengadakan pilihan raya ni dalam keadaan COVID yang sedang mengganas? Sila doktor. Ya, di dalam Islam ya, Tuan Moderator dan tuan-tuan yang lain, dia ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang kita perlu ambil cakna juga. Dia ada fiqh muazanat, fiqh pertimbangan, fiqh aulawiyat, fiqh yang mana yang dulu, yang mana yang perlu dikemudiankan, fiqhul ma'alat, iaitu kesan-kesan daripada perbuatan kita. So benda ini perlu dirangkumkan sekali sebelum membuat final decision. Maka kita tidak nafikan bahawa kestabilan itu memang berlaku, dan saya ada dengar Tuan Guru Presiden kami pun sendiri mengatakan ianya perlu dilakukan pada waktu yang terdekat. Tetapi terdekat itu tidak dispesifikkan bila. Menunjukkan pengiktirafan kestabilan itu juga penting. Tetapi dalam masa yang sama, kita tak dapat lari dengan ujian pandemik COVID yang semakin mengganas, di samping banjir yang memedihkan beberapa menggurit ataupun merasakan kesusahan yang diderita oleh rakyat-rakyat yang terkesan pada negeri-negeri yang banjir inilah. Jadi kalau kita sebab kadang-kadang orang nampak geng-geng politik ni more tu politik engkau lah, sampai kadang-kadang mereka pun fed up dan sebagainya. Aku yang penting dapat khidmat, dapat duit, hidup senang, dapat bantuan. Walaupun dia tak tahu sebenarnya itu semua berkaitan dengan kestabilan politik juga. Betul. Jadi benda-benda inilah yang perlu dipertimbangkan, diaula, didulukan yang mana seolah-olahnya kami mengiktiraf bahawa ketidakstabilan politik itu perlu diselesaikan pada waktu yang segera, bersyarat dengan kondisi-kondisi tambahan yang lain seperti pandemik yang mungkin reda, dan kita yakin kerajaan Malaysia pun nampak serius untuk mempercepatkan kemasukan vaksin. Ya, itu menunjukkan bahawa benda tu perlu disegerakan dan selamatkan dan sejahterakan. Dan dalam Islam pun ad-darar yuzal, benda yang mudarat ini perlu diketepikan dahulu. Ya, okey. Kemudian begitu juga dengan banjir, dengan kerana kita ni di jentera-jentera ni berkhidmat kan. Ya, kita tak macam DAP yang tak ada grassroots sangat. Dia boleh bermain di media sosial, bermain dengan pemimpin. Dia boleh bercerita populis. Tetapi kita yang dua parti terbesar ni, PAS dengan UMNO, mempunyai grassroots yang bertahun-tahun semenjak merdeka, sebelum merdeka. So kita ni parti yang bila jumpa rakyat adalah mengamalkan politik yang realiti, bukan persepsi. Jadi kita jugalah yang akan pergi menolong. PAS dengan terkenal dengan Jabatan Amal Malaysia, Khidmat Malaysia, untuk turun untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Kamilah juga orangnya. Betul. Kan, di samping menyantuni rakyat, politik yang realiti bukan persepsi, iaitu kita uruskan rumah mereka yang perlu dibersihkan, bantuan-bantuan sampai ke tahap tu. Maka ketika mana kita kesibukan itu dah dan nak pergi kepada hari mengundi yang masih lagi rakyat fobia tentang isu pilihan raya negeri di Sabah dan seumpama dengannya, benda ini perlu diadun dengan baik supaya kita setuju nak ada pilihan raya untuk kestabilan politik waktu yang terdekat, dengan syarat yang saya tegaskan tadi. Dua isu yang besar yang kita nampak sekarang ni, pandemik dan banjir dapat diuruskan dengan baik. Allah.